Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Okeylah, baik murid-murid. Sebelum kita mulakan sesi pembelajaran, Ustaz nak minta ketua kelas memimpinkan bacaan doa pelajar. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alana hikmataka wa syura' alana min khazain rahmatika ya rahman rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, baiklah. Sebelum itu, terima kasih Najib kena baca doa tadi. Okey, sebelum tu marilah kita mengucapkan 2 kalimah syahadah macam biasa sebelum mula pelajaran. Okey, semua murid boleh ikut Ustaz. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Okey, baik murid-murid. Sebelum kita mulakan pelajaran kita selepas ini, Ustaz nak kamu tonton dulu video yang Ustaz buka. Nanti Ustaz akan tanyakan beberapa soalan berdasarkan video itu. Okey murid-murid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, baiklah murid-murid. Ustaz nak tanya, siapa di sini boleh bagi kesimpulan sedikit berdasarkan video yang Ustaz buka tadi? Saya nak cuba, Ustaz. Okey, silakan. Ustaz tu dia nak pergi solat, tetapi dia nak ambil wuduk, air tiada. Itu Air saja. tiada. Oh. Okey, baik, betul tu apa yang Aiman kata. So maknanya kita nak solat kena ambil wuduk. So sekiranya kalau tak ada air, kita nak gantikan dengan apa? Siapa tahu? Mak saya ada cakap, kalau tak ada air wuduk, kita boleh menggunakan debu tanah untuk mengambil wuduk. Pintar sekali. Bagus. Okey. Daripada video tadi yang Ustaz nak tunjuk tadi, kamu semua boleh agak tak tajuk apa yang kita belajar hari ni? Apa yang video tu nak sampaikan? Tajuk tayamum, Ustaz. Betul tak? Betul sekali. Berikan tepukan kepada Aiman. Okey. Terima kasih Aiman. Sama-sama, Ustaz. Okey. Tajuk hari ni kita akan belajar tajuk tayamum. Tayamum adalah cara bersuci untuk menggantikan wuduk sekiranya punca air tiada ataupun salah satu anggota badan kita seperti tangan kita patah atau luka yang menghalangkan anggota badan kita ini terkena air. Sekiranya kena air, mendapat kemudaratan atau sebagainya. Okey, baiklah, sebelum kita ke
Ustaz akan teruskan kepada fokus pembelajaran kita pada hari ini. Selepas habis pembelajaran kita pada hari ini, murid-murid akan mengenali atau mendapati iaitu pengertian tayamum, hukum tayamum, sebab yang mengharuskan tayamum, dalil yang mensyariatkan tayamum, rukun tayamum, syarat sah tayamum, lepas tu sunat tayamum, perkara yang membatalkan tayamum, cara pelaksanaan tayamum dan akhir sekali hikmah tayamum. Okey, baiklah murid-murid, sila buka buku teks masing-masing. Kita akan belajar pengertian tayamum. Okey murid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang maksud tayamum. Okey, maksud tayamum ada dua segi, iaitu dari segi bahasa dan juga dari segi istilah. Maksud tayamum dari segi bahasa ialah qasad, maksud dia mensahajakan. Maksudnya Allah memberi kemudahan kepada manusia untuk melakukan sesuatu dengan tujuan, iaitu jalan kepada Allah SWT. Okay. Maksud kedua dari segi istilah ialah menyampaikan atau menyapu debu tanah ke muka atau kedua-dua tangan sebagai ganti kepada wuduk atau mandi. Mandi di sini bukan bermaksud mandi. Mandi sini bermaksud mandi wajib dengan syarat yang tertentu. Okey, faham tak murid kat sini? Dari segi bahasa. Faham Ustaz? Baik, bagus. Faham Ustaz? Okey, sekarang kita nak belajar hukum tayamum. Hukum tayamum dari segi Islam adalah harus dibenarkan kerana dalam Islam Allah memudahkan kita untuk beribadat kepada Allah. Seperti perkataan yang Ustaz pernah dengar, Islam itu mudah. Okey. Sebab yang mengharuskan tayamum. Dia ada 4 sebab yang mengharuskan kita boleh bertayamum. Yang pertama, tidak dapat menggunakan air kerana penyakit atau sakit seperti melecur dan lain-lain. Okey, Ustaz nak tanya. Najib. Ya Ustaz. Najib dengar tak? Okay. Ya Ustaz. Najib pernah accident tak? Pernah Ustaz. Okay. Masa accident tu mesti badan luka-luka, kan? Ya. Banyak luka juga Ustaz. Bagus. Mesti sakit kan kalau nak ambil air wuduk kan? Sakit sangat. Okay. Jadi, jika badan kita luka atau mudarat jika menggunakan air, kita boleh bertayamum untuk menggantikan air untuk berwuduk. Okey. Yang kedua, air berada tempat yang terlalu jauh. Contohnya lah, pemuda. Seorang pemuda, dia duduk di tengah-tengah padang pasir. Di sekeliling dia tak nampak pun air kat mana-mana. Kalau ada pun mungkin selepas dia keluar daripada padang pasir tersebut. Jadi, dibenarkan oleh pemuda ini untuk bertayamum di kawasan tersebut kerana tiada air. Okey, yang ketiga, tiada air atau tidak cukup kerana keperluan lain seperti untuk dimakan atau diminum. Ni contoh dalam kes ni, kita cukup saja menggunakan air untuk minum dan juga makan. Kita cukup air untuk mengambil wuduk dengan menggunakan air. Jadi, kita boleh menggunakan tayamum sebagai ganti kepada air tersebut untuk berwuduk. Okey. Yang keempat, sejuk yang boleh memudaratkan kesihatan. Ni saya Ustaz bagi contoh lah. Ustaz ada kawan di Palestin. Dulu, dia nak ambil air untuk berwuduk pada waktu pagi, solat subuh, air dia selalu sejuk. Air dia seakan-akan nak membeku. Jadi, dia terpaksa bertayamum untuk menggantikan air tersebut untuk mengelakkan dari kemudaratan. Contohnya kalau kita menggunakan air sejuk, terlampau sejuk,
kita boleh kena penyakit seperti sesama atau demam. Okey, faham tak murid? Faham Ustaz. Faham Ustaz. Baik, bagus. Pintas sekali murid Ustaz. Okey. Terusnya kita belajar dalil firman Allah Ta'ala terhadap tayamum. Okey. Ustaz nak minta seorang wakil daripada murid untuk membacakan dalil tersebut. Muhammad Aiman Taufik, Aiman Afiq boleh ke membacakan? InsyaAllah Ustaz. Okey, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Terima kasih Aiman Afiq kerana membacakan dalil. Sungguh sedap suara Aiman Afiq. Okay. Maksud dia, dan jika kamu sakit atau dalam pelayaran atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air atau kamu sentuh perempuan sedang kamu tidak mendapat air untuk berwuduk dan mandi, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah debu yang bersih. Okey, ayat ini dah mengatakan kepada kita, Allah membenarkan kita, memudahkan kita untuk berwuduk jika tiada air atau tidak boleh menggunakan air disebabkan sebab-sebab yang tertentu. Okey, Ustaz dah highlightkan kepada ayat yang membolehkan kita untuk bertayamum. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Sedang kamu tidak mendapat air untuk berwuduk dan mandi, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah debu yang bersih. Okey, faham tak murid semua ni? Faham Ustaz. Faham Ustaz. Bagus murid. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey murid-murid, masih bersemangat lagi? Semangat Ustaz. Semangat Semangat Ustaz. Ustaz. Okey. Murid dah tahu kan apa itu maksud dan dalil kan? Ya Ustaz, kami dah faham. Jadi kita pergi pula kepada rukun. Jadi rukun ni sama seperti wuduk, mesti ada rukun juga. Jadi tayamum pun ada juga rukun. Dan rukun tayamum ni hanyalah 4 berbanding wuduk dan solat. Yang pertama, yang paling penting sekali iaitu niat. Kerana berdasarkan hadis Nabi SAW iaitu innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sesuatu pekerjaan atau perbuatan itu mestilah dimulai dengan niat. Jadi jikalau jikalau niat untuk solat ada, maka tayamum pun juga ada lafaz niat tertentu. Jadi mari murid-murid kita sama-sama lafazkan niat. Boleh murid-murid? Boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Boleh ke Ustaz? Boleh Ustaz. Nawaitu Nawaitu tayammuma tayammuma istibahati Istibahati as-salati as-salati fardan fardhan lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. ta'ala. Okey. Maksudnya sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Murid-murid tahu kenapa mengharuskan? Ada tahu tak? sebab hukum dia harus Ustaz. Sebab dia tayamum ini tidak mengangkatkan hadas seperti
wuduk. Wuduk boleh mengangkat hadas, tapi tayamum tidak boleh. Jadi ianya sebagai mengharuskan solat sahaja. Jadi kita pergi pada rukun yang kedua, iaitu menyapu debu tanah ke muka. Jadi cara-cara menyapu akan dijelaskan selepas ini. Jadi antaranya ialah menyapu muka itu tidak sampai ke had tubuh rambut berbanding dengan wuduk. Kalau wuduk mesti wajib untuk sampai ke tumbuh rambut. Dan yang ketiga iaitu menyapu debu tanah pada kedua-dua belah tangan. Iaitu sama seperti wuduk, iaitu dari hujung jari hingga ke siku. Faham murid? Faham Ustaz. Faham Ustaz. Faham Ustaz. Dan yang keempat ataupun yang last sekali iaitu tertib mengikut susunan. Iaitu mestilah bermula daripada niat, lepas tu menyapu debu tanah ke muka dan menyapu debu tanah pada kedua belah tangan. Jadi jikalau tidak mengikut tertib maka tidak sah. Contohnya bermula menyapu debu tanah pada kedua-dua belah tangan. Kemudian diikuti dengan menyapu debu tanah ke muka. Maka debu tanah yang di muka itu hanyalah sah dan pada kedua belah tangan itu tidak sah. Baik, seterusnya kita pergi kepada syarat sah tayamum. Baik, setelah kita dah tahu rukun, mesti ada juga syarat sah kan murid-murid kan? Betul. Betul Ya, Ustaz. Syarat sah Ustaz. tayamum hanyalah ada 3. Yang pertama, mesti mencari air selepas masuk waktu tetapi tidak menemuinya. Maksudnya, jikalau tidak mendapati air boleh bertayamum, tapi dengan cara mencari dahulu air dalam lingkungan jarak dalam 150 meter. Itu pendapat ulama. Dan mesti berusaha dulu. Jikalau tidak mencari dahulu maka tidak sahlah tayamum itu. Faham murid-murid? Faham. Faham Faham Ustaz. Ustaz. Okey. Faham Ustaz. Yang kedua pula, menggunakan debu tanah yang suci. Maksudnya debu tanah itu mestilah tidak bernajis. Contohnya, Aiman dia hendak berwuduk tetapi tidak mendapati air di pantai. Dia hendak menggunakan debu tanah sebagai ganti kepada wuduk. Jadi dia ambil pasir itu, kemudian dia mendapati pasir itu ada najis. Maka tidak sah debu tanah itu. Dan pasir tak semestinya ada debu. Jadi untuk mengetahui pasir itu ada debu atau tidak, maka kita hempaskan ataupun kita jatuhkan sesuatu pada pasir itu. Kemudian jikalau ada asap pada pasir itu, maka itu menandakan ada debu pada pasir itu. Faham murid? Faham Ustaz. Faham Faham Ustaz. Dan yang terakhir sekali, mestilah masuk waktu solat. Kalau sebelum masuk waktu solat maka tidak sah. Contohnya Amir dia hendak solat zuhur, tetapi dia ambil tayamum pada contohnya solat zuhur masuk pada 1.20 petang. Maka Amir bertayamum sebelum itu pada jam 1 suku petang. Maka tayamumnya itu tidak sah. Dan solat yang dia lakukan itu pun tidak sah dengan tayamum yang dia pakai itu. Faham murid? Faham Faham. Ustaz. Faham Ustaz. Bagus. Okay. Last kali kita ulang balik. Syarat sah tayamum. Yang pertama mesti mencari air selepas masuk waktu tetapi tidak menemuinya. Dan yang kedua, menggunakan debu tanah yang suci. Dan yang ketiga, mestilah masuk waktu solat.
Okey, baiklah murid-murid. Okey. Seterusnya kita sambung berkenaan tentang sunat tayamum, iaitu perkara yang sunat kita lakukan semasa kita bertayamum. Yang pertama adalah membaca basmalah. Sebelum kita bertayamum, disunatkan untuk kita mendahulukan tayamum kita dengan bacaan basmalah. Yang kedua adalah mendahulukan anggota tayamum yang tangan kanan daripada anggota kiri. Dan yang ketiga mestilah berturut-turut, dan yang terakhir sekali adalah kita menipiskan debu dengan cara kita meregangkan kedua belah tangan sebelum kita menyapu ke anggota tayamum. Okey, semua faham murid-murid? Faham Ustaz? Faham Ustaz. Okey murid-murid. Melalui video yang murid-murid tonton sebentar tadi, rukun tayamum yang pertama adalah niat. Niat merupakan lintasan hati ataupun qasad dan perlu disertai dengan perbuatan. Dan niat itu perlulah tempatnya adalah di dalam hati. Tetapi kita disunatkan untuk melafazkan niat tersebut. Okay, yang seterusnya, langkah yang kedua adalah Ustaz, langkah seterusnya menepuk kedua belah tangan ni Ustaz. ya, betul itu Nazim. Tepat sekali. Okey, rukun yang kedua adalah menepuk kedua debu, menepuk kedua tangan kepada debu yang suci dan menyapu debu tersebut ke muka. Bermula daripada hujung bahagian atas muka iaitu dahi, okey, ke bawah. Okey, semua boleh buat Kali lagi Ustaz. Okey. Semua dah ada debu dah ada Ada dah. Ada Saya Ustaz. guna bedak je Ustaz. Okey, tak apa. Kita untuk praktikal sahaja. Tak apa, kita Okey. gunakan bedak pun boleh. Okey. Okey, yang pertama adalah kita tepuk kedua tangan kepada debu yang tadi. Kita tepuk. Okey, nampak tangan Ustaz Nampak macam putih-putih yang tu, bedak tu. Okey, selepas kita tepuk kepada lapisan debu yang suci tadi, kita disunatkan untuk menipiskan debu tersebut. Sebelum kita menyapu ke bahagian muka, bermula daripada dahi iaitu bahagian atas muka hingga ke bawah. Okey, macam tu. Okey, bagus Amir. Pandai semua murid-murid Ustaz ni. Okey, seterusnya kita sambung kepada langkah rukun yang ketiga, iaitu menyapu kedua tangan kanan dan kiri. Okey, sama juga yang pertama kita tepuk kepada debu yang suci tadi, dan seterusnya kita regangkan, kita nipiskan debu tadi dan kita sapu bermula daripada hujung jari, iaitu bahagian bawah telapak tangan dan ke bawah hingga ke bahagian siku, dan seterusnya naik ke bahagian jari kembali. Okey. Okey, bagus. Dan seterusnya sama juga tangan sebelah kiri pula. Sama juga bermula daripada bahagian jari, iaitu bahagian bawah telapak tangan dan ke bawah ke bahagian siku dan naik kembali ke atas. Okey, bagus. Okey, rukun tayamum yang terakhir adalah tertib. Okey, siapa boleh terangkan makna tertib? Tertib tu Ustaz, kita lakukan dengan langkah yang betul. Kita tidak
mendahului sesuatu. Ikut urutan. betul. Ikut urutan. Ya. Betul, tepat. Okay, tertib ni adalah kita perlu melakukan semua rukun tadi bermula daripada niat, seterusnya menyapu debu ke muka dan kedua belah tangan dan dilakukan secara berturutan. Okey, itu saja. Semua faham Faham Ustaz. Ustaz. Faham Saya nak- Ustaz? Saya ada satu soalan Ustaz. Macam Ya Iman. nak sapukan debu tangan kepada tangan kiri tu guna debu yang sama Ustaz? Okey, boleh kita menggunakan debu yang sama tetapi debu yang kita nipiskan tadi perlulah kita alaskan dengan alas yang berlainan supaya debu yang kita nipiskan tadi tidak jatuh kepada debu yang kita gunakan, yang akan kita gunakan untuk sapu tangan pula. Jadi debu tersebut tidak mustakmal. Kerana syaratnya adalah debu itu perlulah suci. Okey. Bagus Baik, pertanyaan Aiman tadi. Baik Ustaz, saya faham dah Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Okey. Setiap sesuatu ibadah itu mestilah ada rukun, syarat dan yang paling penting dia juga mempunyai perkara yang membatalkan. Jadi hari ini Ustaz akan sebutkan 3 perkara yang membatalkan tayamum. Yang pertama, dia adalah semua perkara yang membatalkan wuduk. Jadi apa yang membatalkan wuduk, maka batallah tayamum. Kedua, adanya air sebelum solat didirikan. Jika ada air, maka tayamum itu terbatal lah. Dan yang terakhir dan yang ketiga adalah murtad. Na'udzubillah min zalik. Moga-moga Allah jauhkan kita daripada perkara tersebut. Amin. Jadi apabila kita murtad, maka tayamum kita adalah batal. Okey, seperti mana yang kita ketahui, tayamum mempunyai banyak hikmahnya. Jadi saya nak minta seorang wakil dari kamu untuk memberikan hikmah dari pandangan kamu sendiri. Jadi siapa yang sukarela? Ahmad Taufik, kamu macam angkat tangan saja tadi. Silakan. Boleh Ustaz? Boleh. Antara hikmah bertayamum adalah untuk kita menjaga kesucian Ustaz. Untuk menggantikan wudu. Betul ke Ustaz? Betul apa yang disebutkan oleh Ahmad Taufik mengenai hikmah bertayamum itu. Tetapi Ustaz ingin sebutkan 3 hikmah yang mana amat penting untuk kita sebagai umat Islam. Yang pertama, umat Islam dapat menjaga kesucian dan kemuliaan agama kerana melaksanakan solat dalam apa jua keadaan. Sebab seperti mana yang kita ketahui, solat itu sendiri merupakan tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, maka dia telah mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang merobohkannya, berarti dia telah merobohkan agamanya. Jadi, tiada alasan untuk kita tidak solat. Yang kedua, menunjukkan kasih sayang Allah kerana memberi keringanan atau rukhsah untuk melakukan ibadat solat dalam apa jua keadaan. Seperti mana nama Allah Ar-Rahim yang bermaksud Maha Penyayang, yang setiap hari kita baca dalam solat sebelum membaca Al-Fatihah. Yang ketiga dan yang terakhir Ustaz nak sebutkan kepada murid-murid sekalian berkenaan hikmah bertayamum adalah menghindari sebarang bentuk kemudaratan pada anggota badan kerana menggunakan air ketika cuaca yang terlalu sejuk yang menyebabkan sukarnya untuk kita berwuduk. Jadi murid-murid, tiada alasan untuk kita tidak solat kerana kesejukan. Faham murid-murid? Faham Ustaz? Faham Ustaz. Okey. Hasil pembelajaran kita pada hari ini, Ustaz nak sebelum kita habiskan kelas kita pada hari ini, Ustaz nak seorang wakil untuk memberikan kesimpulan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang hendak rumuskan? Saya nak buat rumusan, boleh ke Ustaz?
Boleh. Silakan Ahmad Taufik. Berdasarkan apa yang saya faham Ustaz, tayamum ini adalah satu keringanan yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam untuk menggantikan wuduk ketika situasi yang tidak mengizinkan untuk menggunakan air bagi tujuan bersuci. Sebagai contoh, apabila air yang terhad ataupun ketiadaan air dan juga ada air tapi tidak boleh menggunakan air tersebut kerana berbahaya jika terkena air kepada anggota wudu. Okey, apa yang dirumuskan oleh Ahmad Taufik tadi sebentar tadi itu amat betul sekali. Ya. Jadi apa yang Ustaz dapat dirumuskan dari pembelajaran kita pada hari ini, kita dapat bertayamum sekiranya air tiada, air terlalu sejuk atau faktor cuaca, kemudian faktor kemalangan atau luka yang menyebabkan kita tidak boleh berwuduk. Okey. Sekian. Sebelum Ustaz lupa, murid-murid boleh menjawab soalan yang telah dihantar. Ustaz hantar link pautan dalam grup WhatsApp latihan pengukuhan. Balik sebentar lagi, murid-murid habis kelas sebentar lagi, murid-murid boleh cuba untuk jawabnya. Okey. Okey Ustaz, baik Ustaz. Boleh Ustaz. Okay. Jangan lupa ya, nanti kita bincang sama-sama ya. Boleh Okey Ustaz. Okey, Najib, boleh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi murid-murid. Jumpa lagi Ustaz. Jumpa lagi Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Sama-sama. Selamat, bye.